salih, daripada ulama as-salafus salih. Bila meninggal? Tahun 150 Hijrah, tahun di mana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dilahirkan di dunia ini, tuan-tuan. Orang yang pertama. Dan sebab itu, tuan-tuan, ilmu ini telah ditekuni oleh ulama-ulama as-salafus salih ketika dahulu. Buktinya dinukilkan oleh ulama yang besar, iaitulah khatib, seorang ulama muhaddis, Al-Khatib Baghdadi, Abu Mansur Al-Baghdadi, di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Juga dia sebut dalam kitabnya yang lain berjudul Usuluddin. Dan ilmu tauhid di sisi dia namakan Fiqhul Akbar. Kemudian mereka yang masyhur dalam ilmu fiqh juga membicarakan tentang ilmu ini, tuan-tuan. Setelah Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, ialah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, imam kita, tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dia membicarakan perkara ini di dalam kitabnya Al-Qiyas Al-Barahin, dalam menolak golongan-golongan al-barahimah. Kemudian Al-Imam Syafi'i dia pernah kata, ahkamtu dzaka qabla hadza. Aku menekuni ilmu akidah terlebih dahulu yang itu dulu, yakni ilmu akidah qabla furu'il fiqhiyah, sebelum menekuni dan mempelajari ilmu fiqh yang merupakan ilmu cabangan tersebut. Tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i minal ulama'is salaf, daripada ulama-ulama salafus salih. Jadi tuan-tuan, ilmu yang tuan-tuan belajar jangan bimbang. Ia sebenarnya kalau ditelusuri bersanad ia sampai kepada ulama salafus salih, dan akhirnya kita dapati ianya adalah kandungan isi pengajian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari minal ulama'i al-muhaddithin, seorang ulama besar dalam ilmu hadis. Juga ketika itu dia daripada ulama salaf, dia membicarakan di dalam ilmu al-kalam. Tengok kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Kitab tersebut adalah di antara bukti perbincangan tauhid, perbincangan berhubung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, telah pun dibicarakan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu di dalam kitab tersebut. Maka kitab yang seumpama ini, tuan-tuan, ilmu yang seumpama ini mesti dipelajari limuhimmatiha, kerana penting ilmu ini disampaikan ia kepada masyarakat Islam secara keseluruhannya. Kemudian di sisi ulama-ulama, ada sebahagian ulama mengatakan sifat Allah Ta'ala sudah tentu dia tidak terhingga banyaknya. Cuma persoalan ulama membicarakan di sana memang sifat yang sempurna bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Tapi di sana ada beberapa sifat yang mesti ditekuni, dipelajari oleh setiap orang mukallaf. Dan ulama di sini berbeza pendapat. Ada yang mengatakan yang wajib itu 13 sifat, iaitulah wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Maka 13 sifat. Kemudian 7 sifat maknawiyah. Tuan-tuan mengaji kitab Miftahul Murid. Sifat maknawiyah yang akan datang itu 7 tu, di sisi pendapat yang pertama, dia kata yang itu tak wajib dipelajari. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, hinggalah kaunuhu mutakalliman. Yang ini di sisi ulama sebahagian mereka mengatakan tak wajib. Faham atau tidak? Dan kedua-dua cara ini
sama ada mengatakan ianya 20 ataupun dia mengatakan ianya 13, kedua-duanya adalah hasan, baik, elok. Dan semua tuan-tuan ada perbincangan. Yang ini dia kata yang macam ini, yang ini ada alasan masing-masing. Maka mengatakan bilangannya itu tuan-tuan tak kisah, kerana kedua-duanya baik di sisi agama. Yang nak pegang dengan yang ini pun elok, nak pegang dengan yang ini pun elok. Dan kita di Nusantara, kita berpegang kepada sifat 20. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi pendapat ulama muhaqqiqun, ulama yang mentahqiq, yang mendalami, menghalusi dalam masalah ini, mereka mengatakan pendapat yang rajih ialah mereka yang mengatakan sifat 13 itu yang wajib dipelajari bagi setiap orang mukallaf. Kerana alasannya di mana? Kata dia, jika kita dah isbatkan di hati, dah yakin dalam hati, dan kita dah tetapkan di hati bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat, maka sudah tentu tuan-tuan, kita mengisbatkan Allah Ta'ala kaunuhu qadirun, keberadaannya itu berkuasa. Tak gitu. Kalau dah kita dah sifatkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah, berkehendak, maka dengan secara automatik sudah tentu kita meyakini Allah Ta'ala itu bersifat dengan kaunuhu muridan. Dan begitulah seterusnya 7 sifat maknawiyah itu semata-mata kita isbatkan sifat maknawi, sudah cukup untuk seseorang itu. Bila mana dia isbatkan sifat maknawi, dengan secara otomatik sudah tentu dia meyakini akan sifat maknawiyah. Ini tuan-tuan pendapat yang rajih, dan inilah pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam Abul Hasan Ash'ari, inilah pendapat dia, dan ulama-ulama merajihkan pendapat dia daripada pendapat-pendapat yang lain. Walaupun begitu, mereka yang berpegang kepada sifat 20, dia ada alasan-alasan dia. Dia jawab. Dia pun kata sifat 20 lebih elok, dan dia ada jawapan dia. Dan kita tak masuk pada perbicaraan berkenaan dengan sifat 20. Alasan ini kata macam mana, yang ini kata macam mana, yang ini kata macam mana. Kita tak masuklah tuan-tuan. Yang penting kita tahu di sana ada yang kata macam ni, ada yang kata 13, dan di sana ada yang kata 20. Dan pendapat yang rajih mengatakan 13, dan tidak ada halnya untuk kita kata 20, maka tuan-tuan selesai, senang. Kerana kedua-duanya adalah daripada ahlu sunnah wal jamaah, bukan daripada ahlu kunuh darana, daripada golongan al-wahbiyah, mujassimah dan sebagainya. Nah, kemudian yang kita maksudkan dengan mempelajari sifat 20, kata ulama, ma'rifatu ma'aniha. Kita belajar sifat 20 ni tuan-tuan, ni nak kena perhati, ialah kita memahami akan maknanya. Itu yang dimaksudkan. Bukan yang dimaksudkan kita belajar di sini, kita ingat lafaznya itu wujud, kita boleh bilang dengan tangan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh ulama. Bukanlah kita maksudkan dengan mempelajari sifat ini kita boleh bilang-bilang, tuan-tuan bilang yuki dan baqa mukhalafatu ta'ala al-hawadis hingga akhir, boleh bilang satu-satu ingat di mulut. Bukan itu yang dimaksudkan oleh syarak. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan oleh syarak ma'rifatu ma'aniha. Kita mengetahui akan makna-maknanya. Itu apakah makna wujud, dan bagaimana kita nak meyakininya, apakah makna qidam, bagaimana kita nak meyakini. Dan inilah yang dituntut di dalam syarak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hafalan pada huruf-huruf tersebut. Bukan. Kalau begitu ramailah dah hafaz sekejap je. Kemudian sifat-sifat ini sama ada dia sebut secara berulang-ulang kali daripada di dalam Al-Quranul Karim,
atau sama ada secara lafaz ataupun secara makna. Ianya tuan-tuan, kalau kita tengok nanti, kita akan sebut secara ringkas sebab tuan-tuan dah mengaji benda ni, maka saya bagi buah-buah sikit je bagi nak mengenali, melihat bagaimana sifat-sifat ini ia telah disebut di dalam Al-Quran secara jelas. Dan ada di sana beberapa sifat tidak disebut secara lafaz tapi disebut secara makna. Tetapi tuan-tuan, nak ceritanya semuanya diambil daripada Al-Quranul Karim, tidak diambil daripada khayalan dan fitnah yang mengatakan kita, yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, dan kemudian wariskan ilmu ini kepada kita, dan mereka cedok benda ini daripada falsafah Yunan. Hadza fitnah tuhmah minal Wahabiyah. Ini adalah satu tohmahan, satu kritikan jahat, satu jenayah ilmiah yang disebut oleh golongan ini terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, semua yang kita duk ngaji ni ianya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ada satu-satu, dan tuan-tuan boleh tengok macam mana ulama beristidlal dengan Al-Quran dan juga dilengkapi dengan akal yang sejahtera. Kerana menerima daripada Al-Quran juga dia, akal kita ni dia tidak mengingkari akan kebenaran Al-Quranul Karim. Akal menerima akan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Ya. Sifat yang pertama, al-wujud. Wahia al-wujud. Kalau kita tengok di sini, pengarang kitab ni dia sebut 13 sifat sahaja, menunjukkan pengarang kitab Al-Syekh Al-Hafiz Al-Faqih Al-Arif Billah Abdullah Al-Harari, dia berpegang kepada sifat itu ia ada 13 yang wajib ke atas setiap orang mukallaf. Tetapi keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, sifat Allah Ta'ala tidak terhingga banyaknya. Yang wajib bagi setiap orang mukallaf ialah pada pandangan ini ialah 13. Dan dia sebut secara rambang di sini, tidak mengikut turutan yang biasa kita sebut tuan-tuan, wujud, qidam, baqa, tak, tapi dia mengikut urutan yang dia buat sendiri. Yang pertama, al-wujud. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Maknanya Allah Ta'ala mawjudun azalan wa abada. Maknanya Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan wujud azali dan abadi. Falaisa wujuduhu ta'ala biijadin mujidin. Bukanlah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kejadian dan penciptaan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah dengan tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Dan di dalam bahasa Arab kita namakan, kita panggil istilah Allah wujud ni, dia panggil Allahum mawjudun. Allah itu ada. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesetengah mereka yang tidak mahir di dalam bahasa Arab, mereka dia membaca kitab ulama-ulama tauhid yang mengatakan Allah mawjud, mereka mengingkari perkara ini. Dia kata mengikut cara Arab tak boleh kata Allahu mawjudun. Ni dia nak condemn dah ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, kerana dia tak bersetuju dengan isi kandungan yang ada di dalam kitab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lalu dia cari apakah perkara yang boleh dia cuba bongkarkan di sebalik itu, dan dia tak tahu bahawasanya ketidakmahiran dia dalam ilmu tersebut menyebabkan dia mengondem sesuatu yang telah betul dalam syarak. Ia ingkar, golongan ini dia mengingkari istilah Allahu mawjud. Allah Ta'ala itu ada dalam bahasa Melayu kita, dengan dakwaan bahawasanya mawjud itu disebut dalam isim maf'ul. Kan maf'ul, mim, fa, ain, waw, lam, maf'ul. Kemudian kalau kita timbang ikut neraca saraf, dia jadi mawjud. Dia pun kata maf'ul ni maknanya dalam bahasa Arab ialah sesuatu perbuatan yang kena buat.
maka tuan-tuan dia kata ni mustahil Allah Ta'ala kena jadi. Kalimah Allah mawjud tak boleh disebut dengan istilah seumpama itu, maka salahlah ulama-ulama dulu. Jawabnya tuan-tuan, kalimah yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu sudah pun betul, tidak salah pun dengan cara pertuturan Arab, dan istilah begitu digunakan oleh ulama-ulama pakar, melainkan mereka yang baru bertatih-tatih dalam kamus bahasa Arab sahaja. Adapun orang yang dah menekuni ilmu bahasa Arab, mengikut nahwu dan saraf, mengikut balaghahnya, mereka akan menemui teknik dan perbicaraan yang sebegini di dalam Al-Quranul Karim. Bukankah di sana Allah Ta'ala kata Allahu ma'bud? Ma'bud guna juga atas wazan, atas timbangan saraf maf'ul, tetapi tidakkah ia membawa kepada makna dibuat? Tak. Maka kalaulah sekiranya di sini tidak membawa makna dibuat, begitu juga pada makna mawjud pun sama. Maka tuan-tuan selesai. Kalau tengok cara ulama-ulama, selesai. Buktinya kata Al-Lughawi Al-Kabir Syahir Al-Qamus Az-Zabidi dalam kitabnya Syarah Al-Ihya, dia kata wal bari ta'ala mawjudun, dan Allah Ta'ala yang mencipta mawjud, bersifat dengan wujud, guna istilah yang digunakan oleh ulama-ulama dahulu. Kemudian Al-Fayumi dalam kitab Al-Misbahul Munir, dia kata al-mawjud bi khilafi al-ma'dum. Yang mawjud itu yang lawan dia, antonim dia ma'dum, tiada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ulama-ulama dahulu dia benar dalam menuturkan perkara ini. Kemudian apabila ulama mengatakan Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, dalil daripada Quran, yang antara dalil yang banyak dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10, Allah Ta'ala sebut afillahi syak, afi wujudillahi syakkun. Di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan teknik istifham inkari yang macam kita syarahkan pada awal tadi. Dia persoalkan dalam hal nak menafikan perkara tersebut. Allah Ta'ala persoal macam mana? Adakah kamu masih syak lagi tentang kewujudan Allah? Maknanya apa tuan-tuan? Tidak ada syak bagi kewujudan Allah Ta'ala. Faham ke tidak? Allah Ta'ala tanya dalam hal bukan nak menetapkan perkara ini, dalam hal nak mengingkarkan perkara ini. Jadi ini ayat tuan-tuan, ayat 10 surah Ibrahim, dalil daripada Al-Quran bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud. Dan tuan-tuan boleh tengok mana-mana tafsir An-Nasafi, Al-Qurtubi, At-Tabari, bahawasanya makna kalimah ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Jadi Nabi pernah ajar tak sifat ni? Pernah ajar. Bukankah Al-Quran itu berlari pada bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, Rasulullah pernah ajar pada sahabat kalimah ini afillahi syak. Maknanya Rasulullah pernah mengajar sahabat sifat wujud. Maknanya Rasulullah pernah ajar sifat 20 ke tidak? Pernah ajar sifat ini kepada sahabat. Kemudian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarud At-Tabari, Ibnu Jarud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Hadis ini hadis yang ada, dan tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Al-Bukhari. Ada dalam perbicaraan berhubung dengan penciptaan alam. Dalam Sahih Bukhari, bagi mereka yang dah belajar sifat Sahih Bukhari, maka dia tahu bahawa hadis yang kita sebutkan tadi tidak syak akan kesahihannya di kalangan ulama. Dan apatah lagi Imam Bukhari memuatkan hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana pada yang pertama, kana lil azaliyah. Kata ulama, kana adalah Allah Ta'ala wujud, itu maknanya secara azali. Walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Ta'ala pada ketika itu dalam alam ini. Dulu sebelum kejadian semua makhluk, kita pernah ada suatu ketika makhluk tak ada sikit pun. Tapi ketika yang makhluk belum diciptakan, Allah dah ada ke tidak? Allah dah ada. Jadi Allah, Nabi kata apa? Kan Allah adalah Allah dahulunya, azali dan abadi, kini pun dah azali dan abadi. Walam yakun syai'un ghairuh, tidak ada sesuatu pun di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada angin, tidak ada bukit bukau, tidak ada jin, tidak ada malaikat, tidak ada 7 petala langit, 7 petala bumi, belum ada neraka, belum ada syurga, belum ada kursi, belum ada arash, dan belum ada manusia, belum ada tempat, belum ada kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah. Allah Ta'ala sudah penghujud, dan ia tanpa bertempat, tak berhajat kepada mana-mana tempat. Inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita ahli sunnah wal jamaah berhujah dengan Al-Quran ke tidak? Berhujah dengan Al-Quran, berhujah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting tak penting kita mengaji sifat 20? Penting. Bukankah antaranya kita mempelajari tentang kewujudannya, dan hukum mengingkari kewujudannya, hukum dia apa? Keluar daripada Islam. Orang yang mengingkari kewujudan Tuhan seperti golongan etis, kita iktibar dia Islam ke tidak? Kita tidak iktibarkan dia Islam. Golongan Marxism, golongan etis jugalah. Golongan ini Karl Marx yang bawa. Golongan ini juga menafikan kewujudan Tuhan. Golongan yang berada di setengah tempat, di Rusia setengah mereka. Golongan yang timbul di mana? Di tempat terbitnya matahari di Jepun dah, Jepun. Golongan ini ada di kalangan mereka mengingkari akan kewujudan Allah Ta'ala. Mereka meyakini iktikad lain, tidak meyakini tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iktikad mereka keluar, maknanya tak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kata tak ada orang yang tak beriman, ada. Orang yang tak beriman dengan Allah, tak mempercayai kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud. Jadi insya-Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita sentuh sedikit tuan-tuan berkenaan dengan sifat wujud. Dan insya-Allah pada sifat-sifat yang selepasnya kita akan sebut pada pengajian-pengajian yang akan datang. Bagaimana ulama-ulama dia sebut perkara ini melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana pendekatan ulama, ia menterjemahkan kepada kita etika Islam itu dengan cara mudah supaya kita fahami akidah Rasulullah dan akidah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak aktafi bihadzal qadar, saya memadailah setakat itu saja. Maka insya-Allah sekiranya ada soalan lepas doa ni kita bukalah soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min at-ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم.
sambung dengan yang kita belajar lah kalau ni. Kalau tak ada kita tutup dulu. Ustaz, soalan. Boleh tutup. Berkenaan dengan baru-baru ni ada satu golongan anti hadis lah yang tengah popular sekarang ni. Satu lagi setengah golongan